Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan sebuah video yang bertajuk Penggunaan buruj mengikut peredaran zaman. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Alia binti Khairuddin dan nombor belajar saya 2022-679-002. Ilmu astronomi ataupun disebut sebagai ilmu falak merupakan ilmu yang berkaitan dengan peredaran bulan, bintang maupun planet yang ada di alam semesta ini. Dalam Al-Quran juga terdapat sebuah surah iaitu surah Al-Buruj yang bererti gugusan bintang. Surah ini menceritakan tentang sifat serta tindakan orang kafir terhadap para mukminin yang telah mengikuti ajaran Rasul, peringatan dari Allah tentang orang kafir Mekah yang akan ditimpa azab seperti mana kaum-kaum sebelumnya, termasuklah kaum Samud dan juga kaum Fir'aun. Surah ini juga menceritakan tentang kesucian dan kekuasaan Allah serta jaminannya mengenai kesucian Al-Quran yang akan kekal sehingga hari akhirat. Dari sudut istilah, buruj merupakan gugusan bintang yang membentuk sebuah corak apabila dilihat dari bumi pada waktu malam. Buruj mempunyai kepentingan sendiri sama ada dari segi budaya ataupun mitologi. Bagi para pelayar, buruj berfungsi sebagai petunjuk arah ataupun navigasi dan orientasi di langit malam, manakala petani menggunakan buruj untuk menandakan tibanya musim menuai dan menanam. Ia juga berfungsi sebagai titik rujukan untuk ahli astronomi dan para pengkaji bintang untuk menganalisis angkasa lepas. Terdapat 4 bentuk buruj yang utama dan senang diperhatikan seperti berlantik, biduk, pari dan Scorpio. Kedudukan Malaysia yang berada di atas garisan khatulistiwa membuatkan para penduduknya dapat melihat buruj-buruj di hemisfera utara maupun hemisfera selatan. Sebelum terciptanya kalender dan kompas, manusia pada zaman dahulu hanya berpandukan kepada buruj untuk menentukan waktu, tarikh maupun arah. Hal ini demikian kerana kedudukan buruj yang tetap di kedudukannya walaupun bumi berputar pada paksinya. Buruj turut menjadi petunjuk musim pertanian untuk menanam dan menuai hasil pertanian. Namun, petani pada hari ini hanya menggunakan kalender untuk menentukannya. Selain itu, terdapat bintang yang menjadi penunjuk arah dalam sesuatu corak buruj tersebut yang memudahkan para pengembara ataupun pelayar untuk menentukan arah utara, selatan, timur dan barat. Berbeza pada hari ini, masyarakat hanya menggunakan aplikasi bagi mencari arah seperti Google Maps dan Waze. Para pengkaji Islam telah banyak menyumbang pelbagai ilmu yang masih dimanfaatkan oleh ahli-ahli falsafah dunia yang lain menerusi kitab-kitab yang ditulis oleh mereka sendiri, terutamanya dalam bidang astronomi maupun ilmu falak. Di samping itu, ilmu astronomi turut berkait rapat dengan ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam khususnya. Jadi, jelaslah bahawa dengan penguasaan ilmu falak dan pengetahuan tentang alam yang luas ini, ia banyak memberi kebaikan dan manfaat yang baik kepada sebuah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Arushda binti Mahmudin. Jadi, saya akan membincangkan tentang peranan buruj kepada manusia. Terdapat banyak faedah yang manusia dapat peroleh daripada gugusan bintang. Contohnya, pada zaman dahulu, umat Islam memanfaatkan kehadiran buruj ini untuk tujuan praktikal seperti menentukan arah kiblat. Salah satu kaedah melibatkan penilaian kedudukan 3 bintang yang sejajar dalam buruj Orion bernama Mintaka, Anilam dan Anita. Di Malaysia, buruj berlantik kelihatan di langit tengah malam pada bulan Disember, manakala Orion menghiasi langit petang sekitar Mac. Pemerhati boleh menganggarkan arah kiblat berdasarkan orientasi khusus buruj ini. Sebagai contoh, di Malaysia, arah kiblat dianggarkan pada 68 darjah barat dari gugusan bintang biduk Ursa-Major kerana biduk berfungsi sebagai penunjuk ke arah utara. Jadi, seterusnya ialah gugusan bintang yang dikenali sebagai tanggung. Ia mempunyai kepentingan khusus untuk pelayar semasa mereka melayari lautan yang luas. Dalam satu barisan, tanggung kelihatan seperti layang-layang yang besar dibentuk oleh 3 bintang yang menunjuk. Pada bulan Oktober, tanggung kelihatan pada waktu petang berfungsi sebagai penunjuk langit bagi hujan lebat yang akan datang dan angin kencang. Biasanya berlangsung selama 15 hari dan 15 bulan. Secara tradisinya, apabila tanggung berada tepat di atas, ia menandakan keadaan berbahaya bagi kapal kerana angin kencang dan ombak yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, apabila melihat tanggung
Nakoda kapal akan mengubah laluan mereka ke arah pulau atau muara sungai untuk mencari perairan yang lebih selamat. Selain itu, terdapat satu lagi susunan bintang yang menyerupai bulatan dikenali sebagai Tukuh. Dengan 7 bintang, Tukuh kelihatan pada bulan November, melainkan bermulanya musim tengkujuh. Corak cuaca ini boleh berterusan selama beberapa bulan, membawa angin kencang yang menimbulkan risiko bot terbalik. Kesimpulannya, penjajaran bintang ini dijadikan sebagai alat praktikal untuk umat Islam awal dan membantu mereka dalam menentukan arah kiblat serta dalam bidang pelayaran. Jadi, bagi kajian ini, kami telah menjalankan metodologi kajian dengan menggunakan kaedah borang soal selidik melalui Google Form yang telah diedarkan kepada 60 orang pelajar dan juga orang awam di sekitar Universiti Teknologi Mara Kampus Pasiguran. Jadi, ini antara soalan-soalan yang kami telah keluarkan melalui borang soal selidik iaitu Google Form. Dapatan kajian juga membuktikan bahawa terdapat segelintir masyarakat masih tidak tahu mengenai ilmu asas mengenai buruj. Daripada kajian ini, majoriti berpendapat ilmu pengetahuan mengenai buruj ini tidak berkembang secara meluas dalam kalangan remaja di Malaysia. Kebanyakan daripada mereka tiada rasa ingin mengambil tahu tentang ilmu pengetahuan ini. Ramai bersetuju ilmu pengetahuan ini perlu diterapkan dalam sektor pendidikan di peringkat sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana ilmu ini perlu diterapkan daripada sejak kecil lagi dan digunapakai sehingga remaja dan dewasa. Ilmu ini amat penting bagi umat Islam. Majoriti masyarakat bersetuju mengenai penerapan ilmu pengetahuan mengenai buruj dapat memberi banyak manfaat kepada anak muda masa kini. Melalui dapatan kajian juga dapat dirujuk dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Buruj ayat 1. Ilmu buruj merupakan ilmu yang sangat mendalam kerana ianya seringkali digunakan oleh masyarakat terdahulu dalam pelbagai aspek. Namun, seperti yang telah diketahui, ilmu ini kian menghilang kerana masyarakat kita mudah terpengaruh dengan teknologi yang sedia ada. Perkara ini tidak boleh dinafikan kerana itulah sifat semula jadi generasi moden yang sudah terdidik dengan kemudahan teknologi yang canggih. Selain daripada itu, terdapat 8 jenis buruj yang mempunyai ciri-ciri istimewa mereka tersendiri dan hanya muncul mengikut bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Antaranya ialah Andromeda, Salib Selatan, Big Dipper, Ursa Minor, Canna Major, Canis Minor, Pegasus dan Phoenix. Salah satu kelebihan mempelajari ilmu pengetahuan mengenai buruj ini adalah untuk mencari diri anda dari kedudukan bintang selain menggunakan metod matahari. Jadi, jika tiada instrumen panduan lain, anda perlulah mengorientasikan diri dengan secukupnya mengikut kedudukan bintang pada waktu malam. Jadi, terbuktilah pengetahuan penggunaan buruj ini mendatangkan banyak kelebihan kepada manusia jika kita berada di kawasan yang tidak mempunyai teknologi yang canggih. Ilmu buruj ini dapat menangani pelbagai masalah seperti menentukan arah kiblat bagi umat Islam. Arah kiblat dapat ditentukan dengan menggunakan bintang polaris ataupun dikenali sebagai Al-Qutbi. Ada setengah kaedah yang digunakan untuk menentukan arah kiblat yang betul. Seterusnya, buruj juga membantu dalam menentukan arah pelayaran ketika berlayar di mana pada zaman dahulu tiada teknologi seperti kompas. Jadinya, mereka hanya berpandukan kepada kedudukan dan susunan bintang di langit. Terdapat sepotong ayat Al-Quran mengenai buruj yang dapat saya kongsikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di langit bintang-bintang yang berbagai bentuk dan keadaan serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang melihatnya. Surah Al-Hijr ayat 16. Berdasarkan surah ini, jelaslah bahawa bintang-bintang di langit bukan disusun tanpa kedudukan yang tetap dan ianya mempunyai pelbagai fungsi selain menghiasi pandangan manusia. Para petani juga menggunakan buruj sebagai alat dalam menentukan musim pertanian dan kalender. Hal ini di mana musim pertanian sangat penting bagi mereka dalam menghasilkan hasil tanaman yang subur. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari yang cukup, jadinya setengah musim mungkin tidak begitu sesuai dengan pertumbuhan setengah pokok ataupun tumbuhan. Kegunaan yang diperkenakan memberi impak yang besar kepada manusia dan digunakan sehingga kini. Mereka juga menaik taraf fungsi yang sedia ada ke arah kemodenan yang setaraf dengan manusia yang kian maju.
Perkara ini membuktikan bahawa teknologi Islam pada zaman dahulu memberikan banyak kelebihan kepada peningkatan pengetahuan manusia. Manusia yang berbilang agama juga membantu dalam menambah baik teknologi berkenaan buruj yang digunakan seperti kompas dan Google Maps. Itu saja.